Assalamualaikum dan selamat malam. Oh my god, dah lama kita tak beraksi di dalam pentas The Siti Mary Show. Sekejap Kak, baiki sikit. Alright. So guys, how are you? Apa khabar semuanya? Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan. First terus ucapkan selamat Hari Raya. Sebabnya kita dah lama tak bersiaran dan tak sempat nak maaf-maafan, tak sempat nak berhari raya. So hari ni Mary nak mengambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Minta maaf lah Mary, rasanya dah 2 minggu kot. Okay, Mary menyorok daripada you all start buat The Siti Mary Show. Okay, minta maaf kalau sepanjang The Siti Mary Show ni ada mengguris perasaan ke, apa lagi orang kata, terkasar bahasa ke, Mary nak minta maaf. Okay, so kita jumpa lagi pada hari ini untuk kita bincangkan lagi topik-topik yang best. But before that, boleh tak you all komen dulu Mary punya line dan suara ni clear atau tidak? Clear ke? Kalau tak clear, boleh tahu. Okay? And kalau you all boleh nampak Mary punya studio gitu. Studio Mary. Studio Mary sekarang dah berbeza. Okay, kursi pun dah baru. Jangan jealous tau. Okay, komen dulu dekat bawah tu. Mary punya line ni clear atau tidak? Suara jelas atau tidak. Itu yang paling penting sekali sebelum kita start topik kita pada hari ini. Ujian dan cabaran dalam bisnes. Rahsia kejayaan. Resepi kejayaan sebenarnya. Okay. Hai Emma. Hai Siti Naim. Hai Ainur Aini. Yes, thank you so much yang komen clear semua tu. Dan Mary nak minta bantuan korang juga untuk sharekan live ni banyak-banyak dekat dalam FB group. Korang share watch party dekat korang punya wall supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing kita hari ni. So tamu Mary pada hari ini adalah seorang pekerja government servant. Okay? Government guys. But dia buat business sebagai side income lah. So hari ni kenapa Mary jemput dia? Because of daripada dropship, agent, stockist, now sampai sekarang jadi AEP. Macam-macam ujian dan cabaran yang dia hadapi sepanjang perjalanan dia berbisnes. Okay, so kita nak tahu juga kenapa dah banyak kenapa Mary punya tudung ni sengit. Okay, kenapa dah banyak ujian dan cabaran tapi masih lagi nak buat bisnes kan. Ada orang dia rasa macam, oh nampaknya ni bukan untuk aku bisnes ni. Allah asyik uji je, Allah asyik bagi cabaran je kat aku. That's mean ini bukan tempat untuk aku menjemput rezeki dengan bisnes. So aku punya aku ni sesuai untuk bekerja je katanya lah kan. Sebab dia rasa ada ujian banyak-banyak ni maksudnya dia tak sesuai kat situ. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi kejap-kejap Mary nak hi sikit dekat Mary punya penonton hari ni. Hai Suhaila, hai Nur Syuhada, hai Nurul Fariha, hai Anita, thank you so much yang dah share. Wah, ramainya tengok hari ni. Korang share lagi banyak, okay? Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, Mary nak menjemput tetamu Mary pada hari ini iaitu Puan Haslina Hussein dari Kuala Lumpur. Hello? Hello? Buka. Okay, hai, Assalamualaikum Mary. Hai. Okay, so inilah dia tetamu Mary pada hari ini iaitu Puan Haslina. Okay Puan Haslina, perkenalkan diri sikit pada kita punya penonton pada hari ini. Okay, hai semua. Okay, saya Haslina binti Hussein Kamal. Okay, saya berumur 39 tahun. Okay, saya adalah seorang government servant yang bertugas di Kementerian State. Tak boleh bagi tahu, sekali lagi kena kecam. Okay.
Okey, dan saya juga merupakan seorang anak sulung. Kan, yang mana tanggungjawab kita sangat besar. Okey, lepas tu kita juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kita bukannya orang senang, kita bukannya orang kaya, lahir-lahir kita tak kaya. Okey, tapi kita bukannya orang susah. Tapi sebenarnya kita ada keinginan nak berubah kan. So, lagi saya juga kita tinggal di bandar besar di tengah kota raya yang mana cabaran kita memang sangat-sangat besar kan. Okey, itu sedikitlah pasal saya, Mary. Okey? Okay, thank you so much. Kita panggil Kak Lin kita panggil Kak Lin pada Hasina ni. Sekejap. Waktu Kak Lin tengah memperkenalkan diri dia tadi tu, Mary rasa sebab apa tahu? Sebab Mary rasa rindu pula nak buat show ni, and then tiba-tiba tersebab. Macam mana? Serius. Ini rasa sebab yang betul. Okay, kita balik kepada kita punya topik pada hari ni. Before that, kita nak Kak Lin untuk ceritakan, share your journey waktu you start dengan Fat Flare ataupun sebelum ni. Siapa you sebelum you join Fat Flare ni? Okay. Sebelum saya bermula dengan Fat Flare kan, saya merupakan seorang kaki tangan kerajaan yang memang orang kata hidup tu bergantung pada gaji. Kan. Tapi sebelum kita throwback sikit, sebelum saya sebagai kaki tangan awam, saya bekerja sebagai seorang pembantu dapur yang mana saya cuma bermain dengan ayam, ikan, daging, benda-benda yang busuk, benda-benda yang sangat hanyir. Kan, macam sayur apa semua sebab kita pembantu dapur. Tapi alhamdulillah rezeki Allah bagi kita dapat ditawarkan sebagai kaki tangan kerajaan. Okey, kita adalah proses dia. Dan juga semasa sebagai kaki tangan kerajaan tu, kan, biasalah ramai yang sangat orang suka sangat sebenarnya cari kaki tangan awam ni. Sebabnya, sebab dia senang dia nak macam mana kita cakap ya, menarik kita untuk buat sesuatu. Kan. Ini sebelum Kak Lin join Fat Flare tau. Okey. Sebenarnya Kak Lin telah macam mana kita cerita ya? Telah di influence. Lagi gitu. Okey. Di influence untuk kita join something. Kan, join something yang mana waktu tu yelah kita masa tu Dewi remaja lagi, umur baru dalam 26. Dewi remaja you all. Dewi remaja umur baru 26. Kita pun masa tu yelah daripada pembantu dapur bertukar kepada government servant, kita tak ada circle yang luas. Kan, kita just orang dapur pemikiran dia memang sangat berbeza sebenarnya sekarang. Kan, kalau dengan yang sekarang. So masa tu bila kita dapat je government servant, bila ada orang tawarkan kita something yang kita rasa oh wow sangat best ni kan, tapi rupa-rupanya itu menjerat kita. Menjerat Kak Lin lah, bukan kita lah menjerat Kak Lin. Ini cerita Kak Lin lah ya sebelum bersama Fat Flare. Yang mana waktu tu Kak Lin sebenarnya untuk Kak Lin bercerita dengan you all semua, Kak Lin sehingga Kak Lin pension, Kak Lin telah akan menanggung hutang sebanyak lebih kurang 80,000 something. Kan, yang mana benda tu Kak Lin tak tahulah sama ada itu adalah kesilapan, Kak Lin rasa itu adalah kesilapan Kak Lin sendirilah. Sebenarnya kita tak elok untuk kita menuding jari kepada sesiapa. Sebab bila kita tuding jari kepada seseorang, 4 lagi tuding pada kita. Kan, so kat sini bila kesilapan tu terjadi, Kak Lin yang sendiri menanggung hutang. Sebab kita masa tu fikir nak mewah cepat lah konon, nak kaya cepat kan tanpa ada apa-apa ilmu. Okay, dan di waktu tu juga sebabkan Kak Lin tak minat sangat. Kita tak suka dipaksa, tak suka dikongkong lah kot. Yelah kita kerja sebagai kaki tangan awam yang mana kita masuk pukul 9 balik pukul 5. Lepas tu kita ada lagi tekanan di tempat kerja kan, yang mana kita ada task yang kita kena selesaikan. Tapi bila selepas je dari waktu tu,
daripada waktu bekerja kita kena jumpa orang, kita kena dipaksa untuk kontak balik kawan-kawan lama kita. Betul. Kawan yang zaman jahiliah dulu zaman-zaman sekolah kita dipaksa untuk kita kontak. Tapi sebenarnya setahun sekali pun kita tak pernah kontak. Kan tiba-tiba kita nak call dia. Nak kena jumpa dengan dia orang, nak kena bertanya khabar. Nampak sangat kat situ macam plastik lah sebenarnya kan. Tapi Kak Lin tak lamalah dengan something tu sebabnya Kak Lin rasa Kak Lin tak boleh go on. Kita tak nak hidup kita yang terkongkong, yang rasa macam kita buat secara terpaksa. Bila kita buat kita rasa aku ajak kawan aku tapi aku tak nak kawan tu jadi macam kita. Kita tahu benda tu bila kita dah buat loan, kenapa perlu kita nak buat loan? Kan? Masa Kak Lin kerja government, kenapa Kak Lin perlu buat loan untuk kita bermula? Ya, benda tu memang sesuatu yang sebenarnya kalau kita nak buat bisnes tak payah nak modal yang besar pun. Kan? Sebab maksudnya nak join bisnes tu kena buat loan lah. Yes, benda tu yang itulah yang masa tu pemikiran kita tak terbuka lagi kan. Bila kita nak join bisnes tu, kenapa kena buat loan? Dua kali tau Kak Lin buat loan. Loan yang permulaan tu 21,000. Okay, kita hampir nak selesai loan tu. Kan? Lepas tu sekali kita dijanjikan dengan sesuatu yang mana dikatakan kita dah ada buyer. Okay? Dan kita pun macam seronok lah. Kita apa tu kalau kita boleh tahulah. Bisnes apa tu? Okay, bisnes tu dia senang kita tak sebut nama tapi dia adalah something yang MLM. Kan? MLM ataupun yang orang kata suka meniaga larut malam ni lah. Kan? Okay, something yang suka sangat suruh kita melabur secara besar-besaran tanpa kita di-guide secara betul sebenarnya. Kan? Sebab benda tu memanglah bila kita dah ada modal yang besar, kita pun mengharapkan pulangan yang besar kan. Macam Kak Lin lah, kita dah mula-mula je dah buat loan 21,000. Lepas tu tiba-tiba bila dah dijanjikan dengan something, kita pun buat loan kedua. Loan kedua tu dah jadi kita dibuat top up loan tu kan. Dia dah jadi 40 lebih. So total lah setelah Kak Lin kira-kira sampai Kak Lin pension lebih kurang dalam 80,000 something yang akan Kak Lin tanggung tanpa ada hasil. Kan 80,000 kalau kita buat modal untuk Fairclear, wow kan. Dah memang sangat-sangat kan. Tu. Dan selepas tu lebih kurang hampir 3 tahun selepas Kak Lin dengan kejadian tu barulah ada soalan dia tanya kenapa perlu buat loan? Kenapa perlu buat loan? Bisnes tu kalau kau tak buat loan kau tak dapat barang. Melainkan kalau awak ada modal yang besar sebab dia tak ada modal yang kecil pun. Dia terus-terus approach kita 21,000. Macam tu. Kan? Dia tak ada kalau macam Fairclear kan, okay kita boleh join dropship dulu kan. Tanpa modal kita boleh sikit-sikit masa Kak Lin permulaan Kak Lin join Fairclear RM20 je dropship. Kan? RM20 tahun 2017. Kan? Awal-awal dulu RM20 je sebagai dropship. So sangat jauh jumlah perbezaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Betul. Kan? Ya, sebab tu sekarang ni selepas Kak Lin orang kata tarik diri lah, kita tarik handbrake lah dari bisnes yang sebelum tu. Kak Lin kita life hidup macam biasa. Okay, sebagai kaki tangan awam bergantung pada gaji, kadang OT kan, kadang kita tunggu duit suami. Tapi sampai sehinggalah pada satu masa, satu saat dan ketika waktu tu anak Kak Lin masuk asrama kan. Anak Kak Lin masuk asrama, lepas tu kita kena bayar kereta, kita nak bayar duit rumah. Untuk makluman you all, sebelum ni Kak Lin adalah seorang ibu tunggal. Okay, Kak Lin baru je 5 tahun tu kira baru lagi lah Kak Lin berkahwin 5 tahun kan. Tapi sebabnya journey Kak Lin bermula sebelum Kak Lin kahwin. Kan, journey Kak Lin sebelum Kak Lin kahwin. Yang mana masa tu kita memang nak memerlukan duit untuk belanja anak, untuk bayar sekolah anak, untuk belanja rumah, untuk kereta kan. Lepas tu
parking KL ni biasalah kan, mahal semua. So bila dah macam tu dia jadi macam sesak sangat, jadi struggle sangat. Lepas tu dalam perjalanan Kak Lin tu kita ditemukan jodoh dengan Encik Rosli. Dengan Encik Rosli kan. So kita kan kalau ditemukan jodoh dengan Encik Rosli. Waktu tu pun kita tak kenal lagi Fair Flare ni. Kan kita hidup macam biasalah. Gaji Kak Lin dia boleh bertahan sampai 25 hari bulan. Kalau gaji 24 hari bulan, government gaji 24 kan, 24 macam tu, dia sampai 30 hari bulan. Sebab Kak Lin dah settlekan semua payment. Okay. Sementara tu, kita mengharapkan gaji suami pula, 7 hari bulan. Kan. Lepas tu daripada 7 hari bulan tu, nak tunggu ke gaji Kak Lin tu pula. Kadang kat situ ada baki dalam RM150. Kan. Itu yang macam orang kata struggle is real. Struggle is real, okay. Yang mana memang waktu tu kita tak ada nak bermewah, tak ada mewah lah. Kan. Memang orang kata memang kita bergantung pada gaji semata-mata. Kan. So kalau terlebih beli, habislah. Sebab itulah waktu tu kita tak ada pernah nak bagi mak ayah kita duit. Okay. Masa tu arwah ayah ada lagi lah kan. Lepas tu sampailah saat sampai satu saat tu suami Kak Lin diisytiharkan sebagai kan nak cerita dapatlah surat diisytiharkan sebagai bankrupt. Kan korang fikirlah kalau bankrupt macam mana, hutang tu tak nak kena bayar kan, walaupun kita sesak macam mana pun kita tetap kena bayar. So waktu tu Kak Lin rasa macam Kak Lin terduduk sampai rasa tak tahu nak buat apa. Sebab kita dah fikir duit gaji Kak Lin pun ngam-ngam je untuk kita settlekan apa yang kita ada. Dan gaji suami pun ngam-ngam je untuk kita teruskan kehidupan sebelum gaji Kak Lin. Macam mana lagi kita nak bayar untuk hutang tu? Untuk yang diisytiharkan bankrupt tu. Bankrupt kena bayar tau, walaupun kita tak mampu tetap kena bayar. Kan? So bila macam tu sampai satu saat tu Kak Lin dah rasa macam macam mana aku nak buat? Apa yang aku perlu buat? Waktu tu lah Kak Lin tiba-tiba rasa, ya Allah. Dah lah tahu tu selepas kahwin. Yes, selepas kahwin. Kalau tak mesti aku tak kahwin. Dah lah tahu selepas kahwin. Kan. Tapi itulah orang kata setiap yang berlaku tu ada hikmahnya sebenarnya kan. Alhamdulillah selepas dari bila Kak Lin dah down tu, Kak Lin cakap dalam hati, ya Allah kau tolonglah aku dah tak mampu dah ni kan. Sebab waktu tu Kak Lin fikir memang tak mampu gila, dah tak mampulah sebab suami dengan gaji dia banyak tu, dengan Kak Lin lagi, dengan kita nak bayar hutang tadi tu yang sampai Kak Lin pencen takkan habis kan. Dan waktu tu lah Kak Lin terjumpa dengan Fair Flare. Waktu tu Kak Lin nampak Fair Flare di Facebook. Kan. Waktu tu Kak Lin nampak Fair Flare di Facebook. Setiap hari dia lalu lalang depan mata Kak Lin. Dia lalu lalang kawan Kak Lin lah, sahabat Kak Lin masa tu. Kak Lin dah beli dulu serum Fair Flare tu kita dah beli dulu. Kan. Tapi Kak Lin simpan dalam almari. Selama sebulan. Tak pakai pun. Kan? Selama sebulan Kak Lin simpan. Lah. Geram. Kenapa tak pakai siram? Kan? Dan selepas waktu tu juga lebih kurang dalam sebulan selepas tu setiap hari tau iklan Fair Flare ni lalu. Iklan mencari dropship wanted. Dropship wanted lah yang Kak Lin nampak. Dan Kak Lin pun sajalah balas. Boleh tak nak tahu berapa modal dropship? Kita tak ada tanya apa-apa, kita just tanya berapa modal. Sebabnya pengalaman lalu dah takut. Serik. Yes, dah takut. Kan? Bila dah macam tu, kita dah sekali kawan sahabat tu balas RM20 je. Kak Lin pun macam, dia betul kau bisnes RM20 je? Waktu tu kan? Dia betul, dia kata betul RM20 saja. Lepas tu Kak Lin pun tak ada banyak. Aku dulu RM21.
Tak, you dulu Kan? 1K ni RM20. Banyak beza tu. Yes, banyak sangat beza dia kan. So Kak Lin dia cakap tak ada banyak fikir. Time tu juga meh nombor account. Minta terus. Bila minta terus lepas tu tanya dia, okay kalau aku nak ambil dengan stok macam mana? Kan? Modal permulaan Kak Lin RM65. Memang Kak Lin ada ni buku ni, ada lagi tahu buti ni Wow. 65. Yes, masa Kak Lin simpan. Stok pertama 14 saya bulan 8. Amazing. RM65. Masa tu 5 botol siram berserta dengan yuran RM20. Kan? So daripada situlah bila bermula tu tapi Kak Lin tanyalah dengan sahabat tu, kau boleh tak ajar aku? Dia bagi tahulah apa yang Kak Lin sebagai dropship yang perlu Kak Lin buat. Daripada situlah bermulanya journey Kak Lin. Right. Waktu tu kita dah ada waktu sampai tu item tu sampai dekat office. Item tu sampai first time ni Kak Lin masa tu tak pernah lagi barang-barang sampai ke office. Tiba-tiba sampai ke office, bawa dekat meja kawan ni, buka. Kawan-kawan tanya apa benda tu? Ni siram rambut. Saya cakap, Kak Lin cakap lah kan. Kita masa tu kita memang tak tahu apa. Kita zero sebab bisnes yang sebelum ni yang puluh ribu tu dia tak ada ajar kita apa. Dia just ajar kita untuk kita contact kawan-kawan lama kita. Pergi approach diorang. Itu saja. Dia tak adalah nak ajar kita macam kalau dengan Fairplay kan kita ada kelas mindset dulu kita betulkan, kita sucikan kolam jiwa kita, baru kita orang kata step by step lah kan. Kalau tak adalah terus-terus je, okay hari ni kita nak jumpa siapa? Macam tu. So memang orang kata dengan Fairplay ni waktu jadi dropship tu memang senang sangat lah kan. Walaupun yang masa mula-mula stok Kak Lin tu kawan-kawan tak nak pun. Diorang bila sampai je diorang kata, oh apa ni? Kita ni tak erti, masa tu tak ada erti nak ayat manis-manis kan. Ayat tak power lagi. Kita pun stay to the point je lah. Ni siram rambut. Dia elok ni kalau ada rambut gugur ke, rambut ada kelemumur ke, rambut berbau ke. Memang ayat sepiji-sepiji macam ikhlas tu kan. Itulah. Itu. Dan macam tu kawan-kawan tu semua, oh ya ke? Berapa ringgit? RM10 je. Dalam hati kita ni berdoa ni sambil-sambil tu berdoa. Semoga kawan-kawan kita beli. Tapi sebenarnya tak beli tau. Tak beli. Tak beli. Waktu tak apa, sombong Yes, waktu tu rasa macam Allahu Akbar. Kita ni dah lah baru nak berniaga. Tiba-tiba macam dapat penolakan terus. Straight to the point gitu. Memang diorang tak beli. Okay. Lepas tu Kak Lin tanya. Kak Lin berbincang lah dengan Kak Lin punya agent waktu tu kan. Sahabat Kak Lin tu Kak Lin tanya. Okay. Diorang tak nak. Kawan-kawan aku tak nak ni. Aku nak buat apa? Lepas tu dia cakap. Okay. Engkau ambil gambar ni. Engkau share dekat status WhatsApp. 2017 seingat Kak Lin status WhatsApp belum lagi banyak digunakan kan 2017. Tapi Kak Lin daripada situlah Kak Lin dapat customer pertama Kak Lin. Orang customer pertama Kak Lin bukan orang yang dekat tapi orang yang jauh. Waktu tu kita punya serum memang dah lama ada daripada permulaan serum tu memang dah ada. Lepas tu waktu tu dah keluar shampoo kalau tak silap Kak Lin. Kan? Bulan Ogos tu dah keluar shampoo kalau tak silap. Waktu tu lah dia grab set tu. Set shampoo dengan conditioner. Shampoo dengan serum. Itulah. Sejak daripada tu sebagai customer pertama Kak Lin dah rasa macam wow. Best. Memang sangat best. Kan? Benda tu bila daripada situ Kak Lin rasa dengan Fairplay ni kita just nak buat macam sampingan je lah. Buat tambah-tambah kan. Macam tadi konon nak bayar abang punya apa tu? Yang hutang tu lah. Yang bank tu. Tapi rupa-rupanya kita boleh dapat lebih. Yang paling best kita boleh, orang kata kehidupan waktu tu walaupun sebagai dropship dia dah jadi selesa. Dia dah selesa sebabnya kita dah orang kata dah tak adalah macam
macam mana ya, nak berjimat-jimat tu dah tak ada lah. Alright. Kan kalau sebelum ni kita nak makan KFC sebulan sekali pun susah. Tapi sekarang, tapi waktu tu okey. Ni dia. Ni yang nak cakap tu. Mana gambarnya? Bukti tau Kak Lin bermula daripada bawah sebagai dropship. Kita merasa juga sebagai agent. Lepas tu kita kalau tak silap Kak Lin, kita ada satu lagi shark agent. Kan? Tapi benda tu dah tak ada lah. Kan? Tu zaman Dewi Remaja dulu. Okay. So Kak Lin start dari dropship and then naik jadi agent. Kemudian jadi stockist, lepas tu jadi AEP lah sekarang. Okay. Kalau you boleh sharekan sepanjang you berbisnes dengan Fabulous, start daripada dropship sampai sekarang. Apakah ujian dan cabaran yang you pernah tempuhi yang you rasa you belajar sesuatu daripada setiap ujian dan cabaran tu, and then you nak share pada orang lain supaya orang lain pun boleh belajar bila satu hari nanti diorang dapat ujian tu, so diorang boleh overcome dengan senang lah based on you punya pengalaman. Okay, sepanjang journey Kak Lin daripada dropship dah sampai ke stockist, lepas tu AEP, memang banyak sangat lah kalau kita nak cerita, tapi tak apa. Sekurang-kurangnya yang lain boleh belajar kan. Okay, yang pertama sekali antara cabarannya yang paling Kak Lin rasa sangat waktu permulaan tu penolakan kan. Orang menolak apa yang kita ada. Rejection lah. Yes, rejection. Kita speaking lah sikit. Aduh, bukan Mariam show. Kan, okay, rejection. Yang mana bila ada penolakan tu, kita jangan cepat mudah nak melangkah lah. Kita jangan cepat rasa macam, oh ini bukan aku punya business lah. Kan, macam tadi lah yang Kak Lin dah cerita masa Kak Lin mula-mula sebagai dropship tu, barang sampai kawan-kawan dah reject. Kan, daripada situ kita tak payah nak rasa down, rasa oh aku dah tak nak buat bisnes kan. Jangan, okay. Sebab sebenarnya daripada situ dia jadi pembakar semangat Kak Lin. Kan, sebabnya lagi bila ada rejection, kita akan rasa nak buat lagi. Aku nak buat, kau siap kau tak nak ya. Tapi sebenarnya kan, sekarang ni diorang yang reject tu yang jadi kita punya regular customer. Ayo. Sekali beli 4 botol, 5 botol. Kalau ada promosi lagilah dia beli. Banyak. Dia buat stok. Kan? Gitu. Lepas tu lagi cabarannya antaranya cabaran macam modal. Kan? Modal juga sebagai salah satu cabaran Kak Lin lah. Okay. Yang macam mana Kak Lin buat untuk keluar daripada cabaran ni? Kak Lin apa antara ujian tu? I know modal, tapi apa ceritanya pasal modal tu? Share sikit. Pasal modal tu yelah kita ni kan kita masa kita dapat duit tu kita seronok tau. So kita akan kita enjoy. Kita lupa itu sebenarnya modal kita nak bisnes. Kan, kita dah dapat untung. Contoh kita labur 100. Lepas tu kita dah dapat 200. Ini 200 kita ingat duit kita. Kan. So kat sini apa yang Kak Lin buat, kita modal dan untung sepanjang Kak Lin jadi dropship tu, Kak Lin tak guna. So kita simpan, kita top up. Bulan ni sebelum ni 65, lepas tu kita naik lagi jadi 100.5, naik lagi. Sebab tu dari masa jadi dropship tu RM65 sahaja, dan sekarang ni kita dah boleh keluar modal lebih kurang dalam RM53,000. So Kak Lin rasa memang sangat-sangat bersyukurlah sebab Kak Lin tak buat loan pun bersama dengan Fatflare ni. Tak ada buat loan walaupun RM100, walaupun RM50. No, tak ada. So macam mana you boleh dapat sampai 53K tu? Sampai 53K tu ya. Okay, cara Kak Lin selain daripada kita simpan yang tabung ABC tu, masa dulu memang Kak Lin suka buat tabung ABC tu, memang sampai sekarang pun kita ada buat. Okay, tabung ABC.
Lepas tu kita ada Kak Lin ni jenis suka menyimpan. Kita dengan cara main kutu. Itu Kak Lin buat macam tu. Kita buat cara main kutu kan. Contohnya sebulan 200, 300 kan. So daripada situ kita simpan dalam tempoh 10 bulan kan, kadang kita boleh dapat dalam 3,000, 2,000. So kita laburkan balik. Kita masuk balik, kita top up modal. So daripada situlah bila ada untung dengan modal tu kita gabung sekali, kita top up lagi. Sebab itulah setiap bulan dia meningkat. Sebab memang masa Kak Lin join Fairclear, Kak Lin dah cakap dalam hati, aku tak nak buat loan sekiranya tak perlu. Sebab tak boleh juga nak buat loan sekarang. Sebab kita punya tahap gaji pun dah lebih daripada 60%. Memang dah tak boleh. Kan? Sekarang ni cuma fikir kita nak settlekan kita punya itu je lah, kita punya amanah tu ataupun hutang tu. Gitu. Kan? Itulah antara lagi satu kita ada cabaran juga yang mana tadi rejection tadi bukan hanya dari kawan-kawan termasuk family. Family pun sama, reject juga. Ada juga rejection. Terutamanya adik-beradik Kak Lin. Kalau korang nak tahu sebenarnya sampai sekarang tak ada seorang pun adik-beradik Kak Lin yang join Kak Lin. Baguslah tu. Yes, lagi senang sebenarnya. Lagi senang kita nak handle. Kan? Kita jangan nak suruh adik-beradik kita join. Sebabnya kalau kita sebagai leader nanti susah nak handle. Susah nak handle. Kita nak jaga hati, jaga perasaan. Biar orang lain. Kalau orang lain kita nak marah pun tak kisah. Kan? Dia tak akan mengadu dengan mak kita. Gitu macam tu. Betul. Okay. Tiada kena-mengena dengan sesiapa ya ni. Okay. Lepas tu tapi alhamdulillah lah daripada adik-beradik tu dia ada sekarang ni dah ada yang mula membantu untuk buat penghantaran adik Kak Lin lelaki. Kan. Kita lantik dia sebagai part time lah runner macam tu. Itu saja. Okay. Lepas tu lagi cabaran. Sambung balik apa ujian dan cabaran. Tadi rejection, second adalah modal. Betul. Kita makan modal. And then macam mana pula? Ada kan kisah di mana you nak upgrade jadi waktu tu nak upgrade daripada agent nak jadi stockist, ada satu masalah modal. And then daripada stockist nak jadi AP pun ada juga terjadinya masalah tu. So macam mana you overcome benda tu? Okay. Yang masalah modal tadi. Ya. Okay. Yang masalah modal tadi tu kita dah ada team. Sekarang kita dah ada team, so kita berbincang dengan team. Sebabnya bila kita nak naik, kita kena naik bersama-sama. Bila team kita naik, kita pun akan naik. Lagi satu Kak Lin sangat menekankan dengan team, sekiranya kita nak bisnes kita berkembang, kita kena upgrade kita punya modal, kita punya stok. Bila stok kita banyak, korang kena percaya yang kita punya sale pun akan naik, akan meningkat. Ini memang Kak Lin dah nampak semenjak kita buat revolution lah kan. Semenjak Kak Lin dah naik sebagai AEP, benda ni memang Kak Lin nampak kan. Kita pun dah tekankan dengan kita punya team supaya ikut minimum order yang kita tetapkan. So bila macam tu, secara tak langsung kita pun kita dapat modal dan kita top up lah modal kita tu. Daripada situ dia boleh rolling. So tak ada masalah. Korang jangan risau. Kalau masalah modal, kalau masalah orang kata stok tak cukup ke kan, tak apa. Kita bincang dengan tim secara tak langsung, nanti insyaAllah akan ada penyelesaiannya. Macam Kak Lin jugalah. Sebenarnya kalau korang nak untuk pengetahuan semua ya, Kak Lin sangat berbangga dengan Kak Lin Warriors yang sekarang selepas revolution. Sebabnya kita orang memang dulu Kak Lin ada tim yang ramai, lebih kurang dalam 80 orang. Kita ada agent yang lebih kurang dalam 12 orang. Okay. Tapi sale kita waktu tu hanya dalam 30,000 something lah. 30,000 something. Selepas revolution, alhamdulillah tim Kak Lin kita hanya ada 8 orang SP, okay, dan juga lebih kurang dalam 40 ke 50 orang EP, okay. Wow, dan juga alhamdulillah sebab mereka lah, dengan kerjasama mereka lah
yang boleh menyebabkan Kak Lin capai sale sehingga 53,000. Kan. Memang Kak Lin rasa sangat, ya Allah, Alhamdulillah, walaupun tim aku baru setakat ini, jumlah segini, tapi kita dah boleh buat lebih daripada dulu yang ada ramai. Itu kan. So memang orang kata kerjasama tim tu sangatlah penting. Kan. Lagi? Ada Okey, cabaran yang lain kita punya cabaran lain pula dari segi masa. Kita pun ada cabaran juga dari segi masa. Lagi-lagi Kak ni sebagai penjawat awam kan. Kita dah ada, orang kata dah sign aku janji. Dah sign aku janji. Okay. Dan macam mana kita nak kena bahagikan masa tu. Masa dengan bisnes, masa dengan tim, masa dengan kerja pula, dengan suami, dengan anak, dengan mak. So pembahagian masa tu macam mana kita buat, memanglah mula-mula dulu kita rasa macam oh semua aku nak kena buat. Semua datang dalam satu masa sampai kadang rasa nak give up. Tapi Alhamdulillah kita punya leader, dia bagi tahu. Dia okeylah, leader Kak Yam tu kan, dia macam boleh tahu apa yang ada dalam hati Kak Lin, apa yang ada dalam fikiran Kak Lin. Dia macam boleh baca. Bila kita ada masalah macam masa ni, pengurusan masa, dia terus bagi jalan. Apa jalan dia? Buat jadual. Ikut jadual. Kan? Mula daripada kita bangun tidur tu, tulis apa kita nak buat. Sampai ke malam kita tidur balik. Tulis. Itulah semenjak daripada Kak Lim buat benda tu, so Alhamdulillah Kak Lim ada masa untuk suami, untuk kerja, untuk anak, untuk bisnes. Dia tak adalah orang kata, orang tak adalah macam orang cakap buat bisnes ribu-ribu tapi family terabaikan. InsyaAllah tak ada. Kan? Tak ada. Gitu. Lepas tu lagi cabaran lain pula, tim keluar masuk. Kan? Okay. Ini bila tim keluar masuk. Biasa. Common things. Itu biasa. Kalau dulu kita bolehlah nak sedih-sedih apa semua kan. Tapi sekarang ni tak adalah kita nak sedih-sedih kan. Kita cuma cara Kak Lin senang je. Kita anggap Allah tu dah filterkan diorang. Allah tu dah filterkan. Lepas tu Kak Lin suka selalu sangat berpegang dengan kata-kata Kak Yam. Jangan jadikan mereka sebagai pemberat kapal kita. So kita let it go. Kan? So InsyaAllah yang tinggal dengan kita adalah mereka yang betul-betul nak berjaya bersama kita. Okay? Yes, betul. Cabaran lain sekadar macam mana kita cakap ya? Kalau macam mana ya? Macam mendengki tu pun ada. Kan itu. Maksudnya cabaran sesama manusia. Kan? Cabaran sesama manusia ni pun cara dia senang je. Kan? Jangan layan. Jangan layan, senang. Kita jaga kita kan orang kata kalau kita positif, insya-Allah rezeki kita akan orang kata makin banyak yang datang lah. Tapi kalau kita fikirkan negatif dan kita layan apa percakapan orang ke kan, kita layan apa yang orang sampai kat kita yang tak betul tu, itu memang tak sangat tak baik. Dia macam ni lah, kalau kita positif, orang yang berdekatan kita ni pun positif. Sebab kita positive energy ni dia akan attract positive energy sahaja. Dia tak akan tarik negative energy. Okay? So begitulah dia. Kalau dia jumpa dengan negatif, dia akan bertolak. Science, all science. Okay? So itu common things lah yang berlaku. Dengki lah, lepas tu macam tu lah. Biasalah tu. Okay, so nak tanyalah kan. Selama 3 tahun dah banyak macam-macam cabaran. Antaranya juga adalah kena marah dengan leader dia. Lepas tu kena selalu kena tengking lah, kena jerit lah kan. So kenapa sepanjang 3 tahun bersama dengan Faithful ni you tak pernah nak stop. Kenapa you sambung? Sedangkan you ada je pilihan untuk stop sebab you ada monthly salary kot yang untuk business pun aku boleh ada duit kot hujung bulan. So kenapa you still untuk buat business bersama dengan Faithful ni? Satu je sebabnya
leader kita dah ada result. Kan. Sebabnya dia dah daripada dia susah dulu, daripada dia sebagai nurse dulu yang macam-macam cabaran dia yang Kak Lin rasa, ya Allah, kita punya leader Kak Yam tu kan, dia punya hutang dah lebih lagi daripada Kak Lin sebenarnya. Kan. So, kenapa perlu Kak Lin nak mengalah bila kena tegur, bila kena marah, bila kena maki ke, maki tak adalah kot, bila kena tak kisahlah benda-benda yang orang kata kalau orang tak kuat semangat memang dah lama kena tinggal. Kan? Kalau mulut jahat ni dah lama kita balas. Tapi alhamdulillah lah tak ada. Sebabnya kita sangat percaya dan sangat yakin apa yang leader kita tu buat adalah untuk kebaikan kita. Apa yang leader kita tegur tu sebab dia nak kita buat yang terbaik. Sebab itulah walaupun Kak Yam tu dia umur dia bawah sangat jauh daripada Kak Lin kan. Tapi Kak Lin menerima setiap teguran dia dengan hati yang sangat terbuka. Kan, lagi satu yang paling best. Ya? Kan? Cute. Yelah, yang dia comel sangat kan. Lagi comel daripada Kak Lin comel. Okay. Lagi satu yang paling best. Dia pasal yang pernah dia tegur Kak Lin pasal ego. Yes. Itu yang buat Kak Lin terus sampai sekarang memang Kak Lin rasa I'm nothing. Kak Lin memang tak ada apa-apa. Yang Kak Lin ada cuma leader yang sudi nak mengajar kita untuk ubah kehidupan kita. Kak Lin ada leader yang sanggup nak bantu kita, nak help kita untuk bawa kita kepada kejayaan. Kenapa kau nak rasa sentap, kau nak rasa nak marah bila leader kita tegur kita? Kan, kalau sedangkan sewaktu tu sebenarnya Kak Lin boleh je nak marah dia balik, tapi no, Kak Lin tahu pasti ada something ni yang dia nampak, yang dia nak kita berubah. Inilah yang jadinya Kak Lin sekarang ni. Yang Kak Lin memang tak kisahlah. Kan, Kak Lin memang tak kisah dah. Kak Lin kita dah tahu apa yang setiap leader kita kata, yang keluar daripada mulut leader kita adalah untuk kebaikan kita, untuk perubahan kita kepada something yang lebih berjaya sebenarnya. Okay, waktu yang tiba kita pula, waktu yang Kak Yam tegur you ego kan, betul tak pada waktu tu you masih ego lagi? Waktu tu tanpa sedar memang ego. Bila kita dah sedar kan memang rasa macam yelah kan, sedangkan benda tu simple je. Kita tak tahu, cakap je lah tak tahu. Betul tak? Kenapa perlu kita nak bagi alasan macam tu macam ni? Kita tak tahu, just cakap je. Oh, saya tak tahu macam mana ya. Boleh tunjuk aja tak? Itu lagi simple sebenarnya. Tak perlulah kita nak macam ni lah, macam tu lah kan. Orang kata banyak alasan. Alasan tu lah. Tu sebab tu sekarang ni Kak Lin, kita sebenarnya, kita sebab yang orang kata apa, dalam circle AEP tu pun sendiri, kita rasanya Kak Yam dah tak ada nak dengar alasan dah kot. Kan? Kami pun dah tak ada lagi, tapi AEP barulah. AEP lama dah takut. Yes. Itu saya sangat percaya. Kalau yang lama-lama dia tak akan cakap apa pun. Apa leader cakap dia akan follow je sebab kita dah nampak. Kita dah nampak result dia. Yang baru-baru mungkin dia orang baru nak align dengan kita kan. Tapi it's okay. Alright. Kalau Kak Lin boleh share apa pencapaian Kak Lin pernah terima, pernah capai dalam Faithful ni dengan penonton-penonton kita pada hari ini? Banyak sebenarnya pencapaian kita yang Kak Lin dah capai. Yang ini masa anniversary Faithful yang kedua. Tak comel kan? Masa anniversary Faithful yang kedua ni Kak Lin dapat anugerah supportive stokis. Kan sebab memang Kak Lin akan pergi ke mana saja. Kita akan support habis-habisan apa yang Faithful buat. Waktu tu lah. Memang sangat, waktu ni memang Kak Lin sangat bangga sebabnya ini adalah pertama kali dalam hidup Kak Lin melabur banyak lah untuk ke majlis tu. Kau fikir kalau Kak Lin kerja government sahaja, adakah Kak Lin mampu untuk macam ni? Adakah Kak Lin dibagi peluang untuk orang kata berhias macam ni? Kan? Ini memang something orang kata kita punya pencapaian yang besar jugalah. Betul? Kan? Okay? Lepas tu ada lagi
Yang ini pula. Ya Allah, hai. Yang bawah ni lah yang sambutan birthday yang masa tu tim Kak Lin okey ada dekat sini ada Kak Lin nak buat apa ni sikit lah. Dekat sini adalah beberapa yang dah tak ada bersama Kak Lin tapi Kak Lin mendoakan semoga diorang berjaya. Okey. Dalam ni waktu ni adalah sambutan birthday Kak Lin. Kak Lin rasa ini ada waktu ni diorang buat surprise. Waktu specialnya. Saya tak ada pun dapat macam tu. Ni kan insyaAllah. InsyaAllah lepas ni Mary pula ramai pengikut Mary akan bagi surprise. Okay. Okay, waktu ni Kak Lin tengah kita celebrate birthday tahun lepas kalau tak salah Kak Lin tahun lepas lah. Waktu tu kita nak agihkan stok, waktu tu lah dia orang sibuk semua nak datang rumah tapi kita tak tahu, tak sangka pun dia nak buat surprise tu sebenarnya. Kan. Lepas tu yang sebelah ni sebelah ni Kak Lin bersama dengan tim kita join kelas Cikgu Jun. Yang mana sebenarnya kan Mary, kat sini Kak Lin nak share dengan Mary, kelebihan tim Kak Lin, kita punya ukhuwah sebenarnya. Kita punya persefahaman. Apa yang mereka buat tanpa perlu Kak Lin paksa. Dia orang sendiri yang nak buat. Dia orang sendiri yang nak buat. Itulah waktu kelas Cikgu Jun ni pun masing-masing. Yang ini pula Kak Lin bawa mak dengan anak buah Kak Lin untuk pergi bercuti. Bercuti dekat-dekat je lah. Dekat masa ni dekat Sepang, dekat Gold Coast Sepang. Inilah memang orang kata rezeki lah kan. Kak Lin memang suka bawa anak buah berjalan-jalan. Tapi selalunya kita jalan pergi mana? ICT je. ICT je balik hari. Kan. Tapi semenjak bersama Fairfield, alhamdulillah rezeki yang ada kita kongsilah dengan mereka-mereka yang tersayang. Okay. Sebabnya bila kita kongsi rezeki dengan mak, memang sangat-sangat mewah rezeki kita. Okay. Yang ini masa kereta Kak Lin rosak, masa tu nak pergi Kenilai kalau tak salah Kak Lin, kereta rosak di tengah jalan. Kak Lin waktu tu dalam tangan memang Kak Lin bawa, ada satu posh bag Kak Lin bawa. Dalam tu memang orang kata duit bisnes lah Kak Lin bawa kan. Kita belum lagi nak masuk pergi bank. Masa tu Kak Lin bawa. Kena 600 waktu tu. Cuba bayangkan. Sekiranya Kak Lin tak ada duit tu waktu tu. Apa jadi? Kan? Memang orang kata dengan Fairfield, dengan bisnes, duit yang ada daripada bisnes ni dia sangat-sangat membantu Kak Lin keluar dari masalah ataupun cabaran keuangan lah. Okay. Ada lagi ke? Ni. Yang ini best. Yang ini kita kongsi rezeki dengan kawan-kawan. Waktu ni kalau tak silap Kak Lin menang pula. Ada Kak Yam dia nak share duit makan kan. Okay. Bila dibagi buat duit makan tu, waktu tu Kak Lin terus order makan. Kita share dengan kawan-kawan sebenarnya. Ini juga Kak Lin sangat percaya sebagai pembuka rezeki kita. Sebabnya bila kita share dengan kawan-kawan, lagi banyak yang datang. Lagi banyak yang Allah bagi. Lagi orang kata ni apa duit siapa nak makan tu Yes, yang duit siapa nak makan tu. Kan. Actually masa tu kita dapat dalam berapa RM10 kalau tak salah Kak Lin. Tapi Kak Lin belanja kawan-kawan, kita makan asam pedas. Alhamdulillah. Yang ini. Okay, yang ini. Ini Encik suami Kak Lin. Okay. Ini adalah suasana. Okay, kalau Kak Lin nak terangkan kat you all juga, semua yang tengok. Yang masa sambutan birthday tadi adalah suasana rumah lama Kak Lin. Okay, rumah lama Kak Lin yang mana tingkat 4. Sekarang ni, yang gambar sekarang ni adalah di rumah baru, di rumah bawah. Walaupun rumah flat tapi rumah bawah yang sangat selesa, yang jauh lebih selesa daripada sebelum ni. Ini merupakan meja makan sebagai hadiah pertama lah untuk suami Kak Lin. Memang Kak Lin beli hasil Fairfield. Sebab masa-masa rumah baru je dia minta meja makan. Sebelum minta memang sangat-sangat itulah. Okay. Alhamdulillah juga Kak Lin juga dah boleh beli rumah sendiri. Okay, kita bayar secara bulanan. Tapi kita beli di Perak lah. Ini rumah teres.
yang mana setiap bulan okey, kat sini juga Kak Lin nak cerita tau. Gaji Kak Lin sekarang ni setelah ditolak dengan duit rumah ni hanya dapat 1,100 macam tu lah. Okey. Dan juga 1,100 tu Kak Lin bayar duit rumah yang Kak Lin duduk sekarang. So bermakna account Kak Lin memang kosong. Wah, gitu. Memang account Kak Lin memang kosong. So, apa yang menyebabkan Kak Lin boleh survive adalah keuntungan dari Fairfield. Ini memang betul-betul cerita benar. Eksklusif. Yes, Disiarkan di Siti Mary Show. Memang kalau kau tengok gaji Kak Lin memang baki gaji 1,100 Kak Lin keluarkan bayar duit rumah yang sekarang dan baki kosong. Bila kosong macam mana Kak Lin nak survive? Macam mana Kak Lin nak bayar duit kereta? Macam mana nak bayar duit telefon? Macam mana nak bayar duit macam-macam lagi kan? Duitnya adalah dari hasil Fairfield. Itulah dia. Ini juga antara pencapaian Kak Lin yang mana Kak Lin satu family kita memang hantu durian. So Kak Lin belanja family. Kak Lin memang suka. Kalau kata keuntungan Fairfield tu kan Kak Lin banyak berbelanja kepada family. Sebab apa? Sebab pemberian yang paling bermakna adalah pada orang yang terdekat. Yang terdekat tu siapa? Mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita, barulah orang yang jauh-jauh. Kan? Itu adalah apa yang mentor kita selalu sebut lah. Kan? Sedekah pada orang yang terdekat. So kat sini Kak Lin suka berbelanja untuk adik, untuk saudara mara lah. Ni masa ni Cik Mi lah, dia tolong AEP Segamat tolong bawa ke port untuk durian. Penuh ni, waktu tu lebih kurang dalam 300 lebih. So kalau kita tak buat bisnes macam mana kita nak dapat? Kan? Tu. Ni. Ini adalah antara reward-reward yang Kak Lin bagi kepada Kak Lin punya team yang capai target. Actually yang cincin tu bukan yang cincin tu bukan reward untuk team, itu untuk mak Kak Lin. Sepanjang Kak Lin kerja sebagai kaki tangan awam ataupun sepanjang Kak Lin hiduplah senang. Tak pernah lagi bagi mak apa-apa. Kan? So Kak Lin bagi mak cincin tahun lepas lah. Dia ni lah. Itulah sebagai hadiah dia. Yang ini kita punya team kita bagi reward jam, kita bagi handbag. Ada juga loket lah. Kan? So kita tengoklah pada pencapaian masing-masing. Okay, next. Ni. Ini paling best. Ya Allah, tak pernah termimpi boleh sampai ke Mabul. Mabul. Kan, waktu tu kita punya founder lah, Kak Yam. Dia kata, okay jom kita stokis bercuti. Kan, rasa macam tu lah, bercuti. So, adalah Kak Lin dengan beberapa orang stokis waktu tu. Kita pergi ke Sempurna. So sampailah kita di Mabul ni, di Pulau Mabul ni kan, antara orang kata Maldives, Malaysia. Yes. Maldives, Malaysia. InsyaAllah nanti kita sampai lagi. Kan. Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak pergi? Kan. Tak ada duit, macam mana kita nak apa orang kata impian kita nak tercapai. Ini pun salah satu impian Kak Lin. Kan. Kalau selama ni pun memang tak mampulah. Okay, next. Ni waktu adik Kak Lin nikah di Kelantan di Kelantan. Kita sponsor dia baju untuk semua adik-beradik. Memang sebab sebagai anak sulung kita, Kak Lin memang sanggup berhabis untuk adik-beradik dan family. Memang itu jenis Kak Lin. Kak Lin tak kisah. Memang biar Kak Lin tak ada apa, janji adik-beradik Kak Lin happy. Diorang rasa bahagia, diorang rasa bahagia, happy, rasa cukup. Itu pun dah cukup sebenarnya. Amazing. Kan? Okay, ada lagi ke? Yang ini pula. Yang ini antara pencapaian Kak Lin jugalah kan. Impian Kak Lin dah bawa suami Kak Lin naik kapal terbang. First time ni dia naik kapal terbang. Lepas tu yang paling best dia nak merasa kapal terbang, curry puff di dalam kapal terbang.
inilah yang memang waktu tu anniversary Fat Flare kan di Sarawak, kita bawa suami kita sekali. So orang kata memang kepuasan yang tak dapat nak diungkap lah waktu tu. Kan, suami kita dia tak payah keluar duit apa pun, kita bawa, kita siapkan dengan dia punya pakaian, kita siapkan dengan tiket flight, duit makan semua kita tanggung. So memang ini memang kari. Kan, kita nak tunjuk apa yang kita buat tu hasil dia sebenarnya. Kita tak naklah nanti suami kita kata bisnes macam nak rak, apa pun tak ada kan. So kita bagi peluang lah, kita tunjuk pada suami kita, ini hasil kita, hasil saya lah, hasil Kak Lin. Kan, ni. Ini juga di waktu tim Kak Lin pergi kelas. Lagi satu yang paling orang kata pencapaian paling best juga, bila suami boleh join Kak Lin pergi kelas SWS. Yang bukan, orang kata suami Kak Lin memang bukan seorang yang suka nak pergi kelas-kelas ni. Kan, bila kita ajak, awak pergi je lah sendiri. Tak payah ajak abang. Kan, tapi disebabkan waktu tu, sebab Kak Lin ni kali kedua Kak Lin pergi SWS. So kita tahu, align suami isteri tu sangat penting. Kan, align suami isteri tu untuk kita capai apa yang kita nak, itu sangat penting. So waktu ni dah Kak Lin pujuk suami Kak Lin, alhamdulillah dia join. Dan juga tim-tim Kak Lin ni masuk kelas. Banyak sekali. Panjang cerita dia Alright, kan? kalau you punya sales start daripada you dropship agent 2017 sampai 2020 pada kami semua. Okay, untuk sale 2017 bermula Ogos sampai Disember 5,460 sahaja. Kan, satu tahun. Start daripada Oktober. Ogos sampai Disember. Alright. Okay, 2018. Okay, 2018 masa ni dah jadi agent. Pertengahan tahun baru kita naik stokis. Okay, waktu ni RM75,227.30. Okay, masa tu awal tahun dia sebagai agent, dan juga pertengahan tahun bulan 8 ke atas, 8 hingga 12 kita sebagai stokis lah waktu tu. Okay, 2019 sebagai stokis, dia punya sale RM228,165.10. Ini sebagai stokis lah. Waktu ni tim keluar masuk kan, agent sekejap nak jadi agent, sekejap nak jadi dropship. So memang macam-macam cabaran lah waktu tu. Orang kata kalau nak give up, waktu tu memang dah give up dah. Tapi insyaAllah, alhamdulillah tak give up. Okay, untuk 2020 Januari sampai Mei RM162,606.30. Tapi Kak Lin sehingga 24 Mei kita dah capai RM175,000. 175,000. 24 Mei ke berapa? Hari ni dah 28. Sehingga hari ni kita dah capai sekejap ya. Alamak, mana tadi? Sehingga hari ni lama. Ini 20 kita untuk 24 hari tu kita tak kira lagi. Ini sehingga 24 Mei 175,000 dah. Alhamdulillah. Sampai 24 Mei? Okay. 24 Kenapa Mei. tak tambah terus? Ni dah 28 lah. Sekejap ya. Nanti ada 180 tak? InsyaAllah, itulah rasanya. Kita nak check pula dalam ni. Dia punya sale pun dia tak ingat dah. Okay? So, tak apa, nanti je lah tengok. Tak apa, bulan depan pun boleh. Jangan. Dia tak. Dia jadi macam Kak Ayam lah. Okay, Mary dengan Kak Ayam sama je, kembar. Alright. So, kita dah hampir nak habis kita punya time. So, sebelum kita end live, apa kata-kata nasihat
ataupun kata-kata semangat yang you nak berikan kepada penonton kita yang mengalami ujian ataupun cabaran sepanjang buat bisnes ni? Okay. Last but not least lah. Okay, jangan mudah putus asa. Jangan ambil sesuatu yang negatif tu sebagai negatif. So you all kena cepat-cepat tukarkan dia jadi sesuatu yang positif. Sebabnya bila kita tak nak benda yang negatif tu menghantui hidup kita. Okay, hidup kita kena sentiasa positif supaya kita lebih menarik benda-benda yang positif saja. So lagi satu, hormatkan leader anda. Okay, sentiasa berterima kasih dengan mereka. Sentiasa berterima kasih dengan mereka sebenarnya. Okay, kat sini jugalah Kak Lin ambil peluang lah untuk ucapkan terima kasih untuk leader Kak Lin, Siti Mariam. Okay, Kak Yam, Puan Siti Mariam. So, terima kasih sebab sabar dalam membimbing Kak Lin. Okay, daripada seorang yang tak ada apa-apa sampai sekarang kita boleh ada tim sendiri, kita boleh ada, orang kata kita tahu apa yang kita nak dalam hidup ni. Dan juga terima kasih jugalah untuk leader Kak Lin sebelum ni, Puan Nurliana Alias serta Cik Dila. Okay, sebab daripada mereka Kak Lin belajar untuk teruskan bisnes dan juga belajar dalam hidup ni lah. Okay, so untuk yang lain juga, terima kasih juga untuk Kak Lee Warriors. Okay, terima kasih sebab support korang punya leader ni. Yang kadang-kadang memang ada juga yang kata Kak Lin dah terikut macam Kak Yam. Kan? Tapi itulah Kak Lin, tak ada benda yang kita tegur, tak ada benda yang Kak Lin tegur untuk menjatuhkan korang. Semuanya hanya untuk menjadikan korang lebih berjaya, itu saja. Alright, dia dah jadikan macam ucapan raya pula dah. Okay, so thank you so much. Alright, so thank you so much kepada Puan Hasina Hussein yang sudi untuk share dia punya ujian dan cabaran sepanjang berbisnes. Alright, thank you so much. Amazing journey, amazing story and amazing person. Okay, so thank you so much Kak Lee. Semoga capai target bulan ni dan bulan depan lebih lagi. Semoga kaya dan berjaya bersama dengan Fairclear. Amin. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Alright guys, so itulah dia perkongsian daripada Puan Haslina yang juga seorang penjawat awam dan buat bisnes dalam masa yang sama. Guys, korang dapat tak yang tadi dia share dia punya gaji selepas solat KWSP so 1,100 and then dia bayar rumah 1,000 lebih dan dia tak ada apa. Gaji dia habis langsung bayar rumah saja, so dia survive dengan duit bisnes saja. Interesting. So kalau tak ada bisnes agak-agak apa dia nak makan kan? So actually bisnes ni banyak membantu bagi individu-individu yang betul-betul nak ubah ekonomi family dia, nak ubah hidup dia ke arah yang lebih baik. Okay, so kalau korang dah dengar pelbagai ujian Kak Lin tadi tu, daripada sebelum dia join Fairclear lagi dia dah ada ujian ditipu, okay, kena buat loan 21k. Kau 21k ni sekarang kalau restock dengan Fairclear ni, berapa banyak kotak shampoo, berapa banyak serum boleh dapat. Kan? Tak payah buat loan pun tak apa. Kan? Janji rajin, attitude bagus, committed. Tu je yang penting dalam Fairclear ni. Alright? So itu saja guys. Mary ucapkan thank you so much buat join Mary. Walaupun Mary dah lama tak bersiaran, korang tetap lagi support, share and then menonton, bagi like, bagi love, bagi emoji care pada Mary. Thank you so much. I really appreciate each of you. And then jangan lupa esok kita jumpa lagi di masa yang sama pukul 9 di tempat yang sama, iaitu FB page Siti Mariam Samad, founder Fairclear. Okay, so Mary doakan korang semua pun dapat berjaya sama macam Kali, daripada dropship, agent, stokis sampailah ke sekarang adalah seorang leader dalam Fairclear. Okay, kalau Kak Lim boleh yang hanya bermula sebagai pembantu dapur saja dulu, and then now dia penjawat awam sambil buat bisnes. Okay, sebulan buat 50k. Dia dah break dia punya 50k yang pertama. Alright, very amazing. Okay,
So guys, jangan lupa kalau you all baru je join business ataupun nak join business, boleh join Telegram Mary iaitu Tips by Siti Mary, di mana dekat dalam grup tu Mary selalu share video motivasi ataupun video Kak Yam pula dah. Video Kak Yam nasihat, bagi teguran ke apa, and then banyak benda lah Kak Yam share juga kat dalam tu, so korang boleh follow, okay? Tips by Siti Mary, okay? Siti Mary tu siapa? Siti Mary tu Kak Yam lah, Siti Mary Samad. Dia nak acah-acah glamour, dia jadi Siti Mary, okay? So itu saja guys, thank you so much. Kita jumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum, selamat malam.